Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kita masih lagi diberi peluang oleh Allah di atas perbincangan yang kita masih lagi bincang dalam kitab rahsia di sebalik kematian ataupun alam akhirat dan juga kiamat yang dikarang oleh Imam Qurtubi rahimahullah ini. Dan dalam kitab ini kita membicarakan dalam kitab ini kita sampai pada muka surat 241, di mana kita membicarakan tentang tajuk orang mukmin juga ada yang diseksa dalam kubur. Tapi siapa yang tersamat daripada orang mukmin yang terseksa tersebut, yang diseksa dalam kubur ini? Ini tajuk yang kita bincangkan, sambungan kepada tajuk perbezaan pendapat mengenai pengetahuan mayat, mengenai alam dunia ataupun alam akhirat. Yang ni yang kita bincangkan sebelum daripada inilah, pada muka surat 241 kalau tak silap ingatan sayanya, di mana kita berhenti tajuk yang demikian. Tajuk yang kita bincangkan ini ialah cerita tentang mengenai bagaimana kitanya diajar supaya menyelamatkan diri kita daripada keadaan-keadaan yang terkena keadaan yang demikian rupa. Ini dalam perbincangan kita sebelum daripada ini. Dan insya-Allah kita akan bincangkan tentang mengenai bagaimana kita boleh tersamat daripada suasana yang dinamakan dengan keadaan yang demikian. Yang ni yang kita sebut pada sebelum daripada ini. Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, sebilangan hadis Nabi telah membenarkan tentang azab kubur. Kalau kita cerita tentang mengenai azab kubur ni, ada ke tak ada? Ada. Jawapan dia ada. Lepas pada kita mati nanti, maka akan berlaku dua keadaan. Satu keadaan sama ada kita mati dalam keadaan diberi kenikmatan. Satu lagi keadaan sama ada kita mati dalam keadaan diberi keazaban. Itu yang akan berlaku. Depan kita ni, bila berlakunya kematian pada seorang tersebut, kita jangan ingat matinya orang tu maka berakhir perjalanan hidup dia dan dah hancur lebur. Kemudian tak ada apa-apa dah keadaan pada diri dia lepas pada dia masuk kubur. Tak begitu. Tapi lepas pada seorang tersebut masuk dalam kubur, masuk saja dalam kubur, maka dua keadaan akan berlaku pada dia. Sama ada dia kena yang disebut dengan nikmat kubur, ataupun dia kena yang disebut dengan azab kubur. Dua keadaan ini akan berlaku pada seorang. Jadi akan timbul pertanyaan, siapa yang kena azab kubur dan siapa yang terselamat daripada azab kubur? Yang ni yang kebanyakan di kalangan kita alhamdulillah, di kalangan kita ni menyebut keadaan yang sedemikian rupa. Sama ada kita ni boleh tersamat ataupun kita ni na'udzubillah min dzalik terazab. Disebabkan apa dia? Disebabkan amalan kita di atas dunia. Segala amalan yang kita buat di atas dunia ini akan memberi gambaran bagaimana keadaan kita dalam kubur nanti. Suasana yang akan berlaku dalam kubur pada seorang. Sebilangan hadis Nabi telah membenarkan tentang azab kubur. Azab kubur ni disebut banyak kali dalam kitab-kitab yang ajar pada kita tentang mengenai azab kubur ini. Maka tidak ada lagi yang dapat membantah dan menafikannya. Tak ada orang yang kata tak ada azab kubur, tak berlaku azab kubur. Tak. Bila kita sebut tentang mengenai mati, maka setelah mana mati ada dua keadaan yang berlaku pada dia. Sama ada dia dapat nikmat ataupun dia dapat azab. Dalam beberapa asar hadis lain juga dikemukakan bahawa orang kafir akan mendapat fitnah dan ujian dalam kuburnya serta mendapat kehinaan dan azab. Abu Muhammad Abdul Haq berkata, azab kubur bukan hanya menimpa orang kafir dan munafik saja, tetapi juga menimpa sebahagian orang mukmin yang banyak melakukan dosa dan kesalahan di atas dunia, kemudian dibawa sampai ke dalam kuburnya. Itu cara yang akan berlaku pada seorang. Jangan kita ingat azab kubur ni kena pada orang kafir dan orang munafik je, tak.
Tapi orang mukmin pun ada yang kena. Kenapa kena ni? Sebab dia telah melakukan dosa dan dia tak minta ampun terhadap dosa dia di atas dunia ini sehingga terbawa-bawa masuk dalam kubur tersebut. Yang ni akan berlaku pada mereka tersebut. Walaupun teks hadis tersebut banyak membataskan azab kubur, hanya terdapat orang kafir dan munafik. Kebanyakan matan-matan hadis, kebanyakan cerita tentang azab kubur kena pada orang kafir dan orang munafik je. Tetapi namun menurut Abu Umar bin Abdul Birri dalam kitab Tamhid ataupun asar hadis yang dapat dipercayai menunjukkan bahawa fitnah kubur bukan hanya berlaku pada orang kafir ataupun orang munafik. Tidak berlaku pada orang kafir dan munafik saja, tetapi juga akan menimpa beberapa golongan orang mukmin yang mengikut dosa-dosa mereka tersebut. Maksudnya, sepanjang mereka atas dunia ni, jangan kita ingat orang kafir je yang terkena azab kubur. Tetapi bila masuk dalam kubur nanti, akan berjumpa juga dengan orang munafik, orang-orang mukmin yang kena dengan azab kubur. Punca apa? Orang mukmin kena juga ni. Kerana dia tak sempat untuk sebelum mati dia bertaubat pada Allah. Tak sempat sebelum kematian dia nak minta ampun kepada Allah. Dalam keadaan hidup dia ni leka, tahu-tahu dia mati. Bila dia mati, dalam keadaan dia bawa dosa dia. Masuk dalam kubur saja, di saat mana dia masuk dalam kubur, dia membawa dosa-dosa dia dan dia juga diazab dengan azab kubur yang berlaku pada mereka tersebut. Meskipun riwayat terdahulu menunjukkan bahawa seksa kubur hanya berlaku ke atas orang kafir dan munafik. Dalam riwayat sebelum daripada ini. Namun riwayat dengan tegas menunjukkan bahawa seksa kubur berlaku kepada orang mukmin juga. Munafik dan orang kafir, yang kafir di sudut i'tiqad lah, di kekafiran mereka sebut. Allah memberikan kekuatan pada mereka yang benar-benar beriman, sedangkan mereka yang ingkar menjadi ragu-ragu semasa diuji di dalam kubur nanti. Orang yang beriman pada Allah, bila orang mukmin bila masuk dalam kubur je, mulut mereka boleh jawab pertanyaan, ma rabbuka wa ma nabiyuka wa ma dinuka wa ma kiblatuka, lalu dijawab. Bila mereka jawab je, menyebabkan mereka tersamat. Ni orang mukmin. Tapi ada orang Islam juga, bila masuk dalam kubur, tiba-tiba ditanya, dia ragu-ragu. Ya ke tak ya? Teragak-agak. Waktu tu, dia kena azab yang disebut dengan azab kubur yang memedihkan padanya. Abu Abdul Bir dan juga Zaid bin Sabit menyampaikan suatu hadis daripada Nabi SAW. Rasulullah SAW sebut, umat ini akan diuji di dalam kuburnya. Rasulullah sebut demikian. Umat ini akan diuji di dalam kuburnya. Maksudnya, tidak ada orang yang terlepas daripada sesi-sesi bila masuk dalam kubur, diuji dengan ujian-ujian yang dia kena lalui. Berdasar pada atas dunia ini, kita ada ujian, demikian juga masuk dalam kubur melalui ujian-ujian yang untuk melepaskan kita daripada azab ataupun kita terkena yang disebut dengan na'udzubillah min dzalik, yang kena azab ini, ataupun kita ni diberi nikmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan demikianlah. Abu Abdul Bir dan juga Zaid bin Sabit menyampaikan satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat ini akan diuji di dalam kuburnya. Disebut demikian. Di antara mereka ada yang meriwayatkan dengan ungkapan ditanya. Dengan lafaz ini menunjukkan pengkhususan berlaku. Tetapi perkara tersebut tidak berlaku dengan pasti, yakni yang disebut dengan qat'i. Tidak dipanggil pasti kena, tidak. Tapi nak sebutnya, orang mukmin pun ada juga yang terkena yang disebut dengan azab kubur. Kala mana mereka ditanya, tiba-tiba tak boleh jawab pertanyaan-pertanyaan. Dalam hidup kita ni ada 3 benda ni lah yang kita akan berkait pada diri kita yang besar bila kita masuk dalam kubur. Yang pertama, yang disebut dengan akidah kita, keyakinan hidup sebagai seorang mukmin. Akidah kita ni kena jadi akidah yang sahih. Jangan akidah yang dalam keadaan teragak-agak. Jangan. Akidah yang betul-betul mantap kepada Allah. Jangan dalam hidup kita ni teragak-agak kita. Sekejap dengan Islam, sekejap dengan orang yang bukan Islam. Dalam Islam diajar, bila kita sebut Islam, udkhulu fis-silmi kaffah. Masuk Islam semua sekali. Jangan kita ni, saya ni Islam sikit, kemudian lama-lama saya ni sokong bukan Islam sikit. Dia jadi demikian. Jangan. Bila kita sebut kita ni Islam, udkhulu fis-silmi kaffah. Islam semua sekali dah.
Jangan kita ni separuh Islam, separuh sekular. Separuh Islam, separuh lagi yang disebut dengan nasionalis. Yang ni yang menyebabkan kerosakan dalam hidup kita. Yang pertama, kita kena jaga akidah. Akidah yang betul. Yang kedua, yang disebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah kita ni, jaga ibadah di sudut solat, di sudut yang disebut dengan zakat, haji, ibadah yang kita kena jaga dalam hidup kita. Yang ketiga dia panggil akhlak. Akhlak ni benda yang kita kena jaga dalam hidup kita. Perangai kita, akhlak luaran, akhlak dalaman. Dua-dua benda ni mesti terkait pada diri kita. Akhlak luaran, akhlak dalaman pada diri kita. Kalaulah bagus kat dalam saja, luar jahat. Yang ni sifat yang tak baik dia panggil. Ataupun dalam hidup kita ni kat luar jahat, kat dalam konon-konon jadi baik. Ataupun di kalangan kita, jahat di luar, jahat di dalam. Yang ni dilagang dalam Islam. Islam diajar dalam hidup kita, kat luar pun bagus, kat dalam pun mesti bagus. Dua-dua ni mesti serentak berjalan dalam keadaan satu masa pada diri kita. Tiga benda ni, bila kita boleh jaga sepanjang kita hidup di atas dunia ini, bila kita masuk dalam kubur, insya-Allah kita akan selamat. Tapi kalau sekiranya tiga benda ni kita tak boleh nak jaga, akidah kita rosak, kemudian ibadah kita pun tak tahu ke mana, kemudian akhlak kita pun buruk. Akhlak di sudut kata-kata, di sudut tulisan, di sudut yang namakan dengan apa dia, kaki kita, semua kita ni jadi buruk. Akhlak kita ni buruk. Maka di waktu tersebut, kita ni akan menanggung dalam keadaan sedemikian rupa. Ini nak gambar pada kita. Abu Abdullah At-Tirmizi dalam An-Nawadir Al-Usul menyatakan, tanyaan terhadap mayat hanya berlaku pada umat Islam sekarang. Umat Islam sekarang saja. Kerana umat Islam terdahulu terus diazab. Kerana umat terdahulu terus diazab ketika mereka menafikan risalah para rasul. Umat-umat terdahulu, bila mereka masuk dalam kubur, masuk tu azab terus. Kerana mereka menafikan kerasulan Nabi. Tetapi semasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Taala, baginda diutus dengan penuh rahmat dan keselamatan pada semua makhluk. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, firman Allah Taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak utuskan kamu wahai Muhammad kecuali rahmat bagi setiap umat Islam, umat di atas muka bumi ini sendiri. Ini yang disebut rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin itu bukannya yang disebut dengan yang khusus kepada rahmatan lil alamin itu tidak, tapi siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka, kami tidak utuskan kamu wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali mereka ni mendapat rahmat, menjadikan rasa kasih sayang dengan kedatangan kamu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian azab ditahan, ditunda bagi mereka yang demikian. Ada yang terpaksa memeluk Islam kerana keadaan tertentu, lalu iman bersemi di dalam hati mereka secara beransur-ansur. Di kalangan orang kafir sebelum daripada ni, rasa nak masuk Islam tu terdesak pada diri dia, tapi dia masuk juga Islam. Bila dia masuk Islam, baru dia kenal Islam. Lama-lama dia kenal Islam. Oleh demikian mereka diberikan tempoh masa oleh Allah Ta'ala. Di sini muncul fenomena orang munafik yang menyembunyikan kekafiran mereka dan memperlihatkan keimanan mereka. Di sini kita boleh tengok siapa yang disebut dengan orang munafik. Bila peringkat dalam hati mereka tu masih lagi tolak. Tak yakin dengan Islam. Bila dalam hati mereka ni tak yakin dengan Islam, mereka meninggal dunia dalam keadaan munafik. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang disebut dengan terazab pada mereka. Mereka bersembunyi dalam barisan orang Muslim. Mereka disembunyi di kalangan dalam barisan orang Muslim. Apabila mereka mati, Allah Ta'ala mendatangkan dua malaikat yang bertanya dalam kubur pada mereka, yang akan mengungkap pembohongan mereka dengan pertanyaan kubur. Yang tu yang berlakunya, yang disebut dengan persoalan-persoalan yang ditanya di dalam kubur, mengungkap keimanan mereka kepada Allah. Mereka tanya, "Ma rabbuka?" Siapa Tuhan kamu? Dalam hidup kamu ni, kamu bertuhankan pada Allah ke? Kamu bertuhankan pada sekularis? Kamu bertuhankan pada Allah ke? Kamu bertuhan pada nasionalis? Kamu bertuhankan pada Allah ke? Kamu bertuhankan pada apa dia? Pragmatis. Ism yang ada. Pahaman-pahaman politik yang dimasukkan dalam pemikiran di kalangan kita. Sebab tu ada orang sebut kan, politik ni tak terlibat dengan akidah. Ya, kalau sekiranya dia tak masukkan ism.
Tapi kalau dimasukkan Islam, dia terlibat dengan akidah. Terlibat dengan akidah ni. Kerana apa dia? Kerana kepahaman dia terhadap Islam setakat mana. Keyakinan dia terhadap Islam setakat mana. Dalam kehidupan dia. Jangan ada orang kata, oh ustaz tak payahlah ustaz. Ustaz tak payah terlibatlah dengan politik. Ustaz mengajar je, ustaz sebut je begitu. Ya, kalau tak terlibat dengan akidah. Tapi apakah dia tak terlibat dengan akidah? Di kalangan kita, keyakinan dalam hidup kita. Politik kita, politik Islam ke politik apa dia? Kalau kita tak terlibat dengan politik, siapa yang akan menguasai politik? Orang yang tak tahu tentang agama. Sebab tu kita sebut, para asatizah, dia kena memahami semua. Dalam kebudayaan dia kena faham. Dalam ekonomi dia kena faham. Dalam kemasyarakatan dia kena faham. Dalam politik dia kena faham. Dalam kebudayaan kena faham. Dalam apa dia bersukan dia kena faham. Para asatizah ni, dia kena menyeliputi keseluruhan bidang-bidang yang ada dalam kemasyarakatan. Kalau dia tak menyeliputi, nanti akan menjadi kerosakan dalam kehidupan masyarakat. Puncanya, masyarakat akan pergi ke tempat ruang-ruang tersebut. Ruang-ruang yang mereka rasa tidak terlibat dengan agama. Yang ni yang merosakkan dalam kehidupan seseorang. Bila masuk dalam kubur, tanya soalan tu, tanya saja, malaikat tanya, bagaimana keimanan kamu pada Allah? Di waktu itu, mengungkap pembohongan mereka. Dan baru tahu, oh sebenarnya dia ni menipu rupa-rupanya. Sebenarnya dia ni bukan betul-betul berkeyakinan dengan Islam. Dan sebenarnya dia ni dalam keadaan yang dia ni berpura-pura dengan Islam. Mengungkap pembohongan mereka dengan pertanyaan kubur. Allah Ta'ala memisahkan yang buruk di antara yang baik. Allah Subhanahu Wa Ta'ala meneguhkan iman orang yang beriman dengan kata-kata yang teguh dalam kehidupan di dunia, dan Allah Ta'ala menyesatkan orang-orang yang zalim tersebut. Mana-mana orang zalim, Allah biarkan kesesatan pada mereka tersebut. Pendapat Abu Muhammad Abdul Haq rasanya lebih benar. Katanya Tuan kita kata ni, beberapa hadis yang kami nyatakan menunjukkan bahawa orang kafir, orang ingkar pada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah dakwah sampai kepada mereka, akan ditanya dan diuji oleh dua malaikat dengan beberapa pertanyaan, dan malaikat memukulnya dengan paluan besi yang berlaku pada mereka tersebut. Siapa orang mukmin yang bebas daripada ketakutan fitnah serta azab kubur? Disebutnya ada 5 penyebab yang menyebabkan di antara keselamatan daripada siksa kubur. Ada 5 yang disebut oleh Tuan kitab kita ni. Yang pertama, ribat. Orang yang ribat, orang yang berjaga ataupun kalau kita sebut istilah kitanya frontliner, yang berada di barisan depan, yang dia bertugas siang malam, yang dalam keadaan yang dia ni mempertahankan negara, mempertahankan agama, mempertahankan seluruh dunia ini. Kerana apa dia? Menjaga keamanan dan ketenteraman awam. Orang ni orang panggil orang ribat. Ribat ni orang yang selamat daripada siksa kubur pada mereka sebut. Doktor-doktor bau-bau ni kan, nurse, jururawat, yang ada yang jururawat dia jaga orang sakit, tiba-tiba dia terkena dengan penyakit tersebut. Dia kena penyakit tersebut. Virus yang menyerang, coronavirus, COVID-19 ini, bila kena saja, yang menyebabkan di waktu tersebut, dia pula kena, dia meninggal dunia. Orang ni, mudah-mudahan dia terselamat daripada azab kubur. Dia tidak ada pertanyaan pada diri dia, dan daripada fitnah kubur yang berlaku padanya tersebut. Yang kedua, orang mati syahid. Orang yang hidup dia, kemudian dia berjuang di jalan Allah. InsyaAllah kita akan sebut satu-satu daripada keadaan ini. Yang ketiga, orang yang hidup dia sentiasa membaca Al-Quran. Bukan rajin baca Facebook. Bukan rajin baca yang disebut dengan WhatsApp. Yang dia tak letak kepercayaan utama dalam hidup dia pada WhatsApp, Facebook dan sebagainya. Keutamaan dalam hidup dia, percaya pada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, orang yang diuji dengan musibah sakit pada diri dia. Dan yang kelima, orang yang mati dalam keadaan waktu yang terbaik. Ini insya-Allah kita akan jelaskan satu-satu. Orang yang ribat ni macam mana? Yang selamat daripada azab kubur ni, berjaga-jaga terhadap musuh. Salman berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, ribatu yaumin wa lailah khairun min siyami syahrin wa qiyamih, wa immata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujri alaihi rizquhu wa aminal fattan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, berjaga-jaga terhadap musuh di barisan depan ataupun perbatasan. Yaum wa lailah,
pada sehari ataupun semalaman jauh lebih baik daripada puasa selama sebulan. Puasa selama sebulan, puasa sunat selama sebulan, dan juga ibadah wa qiyamih, dan juga bangun malam tahajud selama 1 bulan. Ni frontliner yang sebelum daripada ni kan. Siapa-siapa yang berada di barisan depan, dia berada di barisan depan tersebut, dia jaga-jaga betul-betul pada diri dia. Maksudnya dia jaga baca Quran, dia pun jaga betul pertahanan negara daripada diserang oleh musuh ini sendiri. Dia jaga 1 malam je, lebih baik daripada puasa dia selama lebih kurang sebulan. Ataupun qiyam, berdiri tahajud malam selama sebulan. Wa immata, kalau sekiranya dia mati, jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu, dan akan berterusan pahala-pahala yang dia dapat walaupun dia dah meninggal dunia, tapi pahala dia yang dia buat waktu mana dia hidup tu berterusan dapat. Waktu mana dia dah meninggal dunia, alladhi kana ya'maluhu, yang telah dia lakukan sewaktu mana dia hidup atas dunia, wa ujriya alaihi rizquhu, dan diberi pada diri dia rezeki. Orang-orang yang ribat ini, Allah tambahkan rezeki-rezeki yang banyak pada diri dia. Wa amina fattan, dan dia selamat daripada fitnah kubur ataupun azab kubur yang berlaku pada mereka sebut. Ini gambaran kepada orang-orang yang demikian. Ribat, yakni berjaga terhadap musuh di barisan depan. Tambah-tambah dalam serangan musuh. Sekarang kita kena serang lah. Serang yang disebut dengan apa dia? Dengan COVID-19 ini, COVID-19 ini. Bila diserang oleh COVID-19 ni, ada yang menjaga malam. Kita tengok ada yang sampai tertidur, yang ada yang sampai tak balik ke rumah berbulan-bulan, tak boleh balik ke rumah. Kalau dalam keadaan yang keperluan pada diri dia, tiap-tiap hari dia dalam keadaan kesukaran untuk dia nak berhubung dengan keluarga dia dan sebagainya. Semua tu pahala yang Allah sediakan untuk mereka sebut. Ribat, berjaga terhadap musuh di barisan depan. Frontliner, dipanggil demikian. Merupakan amal yang paling baik. Di antara amalan yang paling baik yang mereka lakukan, yang pahalanya kekal sesudah kematiannya. Doktor-doktor, jurawat-jurawat, kalian jangan rasa sedih dengan keadaan yang kalian terpaksa tanggung. Ada yang mengeluh, ada yang rasa sedih di waktu mana kalian berada di keadaan yang sedemikian rupa. Jangan. Kena ingat, dalam suasana yang kita tolong mereka tersebut, kita dapat pahala mereka lagi. Sahabat-sahabat yang memberi sumbangan, siapkan bekalan makanan, siapkan macam-macam gaya, hantar kepada frontliner ini sendiri. Bila dihantar kepada frontliner tersebut, kemudian di kalangan mereka tersebut ambil makan-makanan ni. Kerana apa dia? Diberi oleh sumbangan sahabat-sahabat ni. Semua pahala-pahala yang Allah sediakan merupakan amalan yang paling baik, yang pahalanya kekal sesudah kematian dia. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-A'la bin Abdul Rahman daripada bapanya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, jika nak Adam mati, maka semua amalnya terputus kecuali 3 perkara. Hadis ini sahih, tetapi hanya terdapat dalam riwayat Muslim saja yang cerita perkara demikian. Demikian juga satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dan juga Abu Nuaim yang menerangkan mengenai mayat sesudah kematian. Pada masa itu terdapat berapa amalan yang tidak terputus pahalanya dengan kematian dan kebinasaannya, seperti sedekah, ilmu dan anak saleh. Di samping itu adanya ribat yang melakukannya hanya akan mendapatkan pahala yang berlipat kali ganda sehingga hari kiamat. Menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika dia mati, maka pahalanya akan mengalir kepadanya. Ini kelebihan. Terdapat satu penjelasan terhadap perkara tersebut dalam satu kitab hadis At-Tirmizi yang diriwayatkan oleh Al-Fadalah bin Ubaid. Dia mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullul mayyit yukhtamu ala amali." Setiap jenazah yang mati itu ditutup dengan amalan yang terakhirnya. Setiap mayat akan tertutup amalnya. Yakhtamu amali alal amali illa al-murabit, kecuali orang yang ribat. Yang ribat pada waktu mana dia bertahan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum daripada ni kan kita biasa dengar ada 3 amalan yang boleh menolong kita lepas pada kita mati. Hari ni kita sambung satu lagi amalan yang keempat yang boleh tolong kita, apa dia? Riba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Fa innahu yanmu lahu amaluhu ila yaumil qiyamah. Amalan dia yang dia riba tu
hari-hari masa-masa yang dia ribat tersebut, maka akan dapat pahala sampailah hari kiamat. Wa yu'ammanu min fattanul qabr. Lalu diberi kelebihan pada orang yang ribat ini, bila dia meninggal dunia, kerana dia menjaga keadaan demikian, dia selamatkan dia daripada fitnah kubur bila dia masuk dalam kubur itu sendiri. Allahu Akbar. Ni kelebihan ni. Orang yang ribat, polis-polis, tentera, kemudian siapa lagi? Rela. Siapa lagi yang terlibat dengan ribat? Siapa saja yang terlibat dengan ribat dalam tempoh misal contoh PKP bawah ni, ataupun diserang oleh musuh dan sebagainya, maka dia akan dapat pahala ribat ini berterusan untuk dia. Kemudian At-Tirmizi menyatakan hadis ini hadis hasan sahih, disebut demikian. Abu Daud juga mengatakan suatu hadis yang mirip dengan hadis tersebut. Rasulullah bersabda, dia bebas daripada fitnah kubur. Rasulullah guna kalimah demikian. Perkataan bertambah di sini bermakna berlipat kali ganda ganjaran yang Allah sediakan, dan pahalanya tidak terhenti kerana kematian dia. Pahala orang yang ribat ni tak berhenti, walaupun dia dah meninggal dunia, pahala dia panjang, sambung. Bahkan Allah sentiasa menambahkannya, menambahkan amal kebaikan juga, membawa keselamatan daripada musuh dan melindungi mereka dengan perlindungannya, menyucikan agama serta menegakkan syiar Islam. Amal yang mengalir pahalanya hanya amal soleh yang dilakukannya. Terdapat suatu hadis dengan sanad sahih daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia berjaga-jaga, dalam keadaan dia ribat daripada musuh Allah Ta'ala pada jalan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan mengalirkan pahala atas amal solehnya yang dilakukannya, atau membebaskan daripada fitnah kubur dan memberikan rezeki berupa selamat daripada ketakutan yang dahsyat di saat mana mereka dalam keadaan ketakutan. Sepatutnya hadis-hadis macam ni di awal-awal PKP baru-baru ni kita sebut awal-awal. Sebut awal-awal bagi semangat pada mereka yang frontliner. Kita namakan frontliner tersebut. Sebenarnya mereka ni orang-orang yang disebut ribat. Orang yang berada pada medan, yang berada mempertahankan negara daripada serangan-serangan musuh, termasuk immigration, termasuk custom, termasuk mereka-mereka yang menjaga sempadan. Sampai hari ni mereka yang menjaga sempadan ni, pahala-pahala ribat ni, kalau mereka faham betul-betul, mereka dapat pahala yang banyak dalam hidup mereka. Saya harap supaya Kementerian Agama ke, ataupun yang disebut dengan kerajaan Malaysia sendiri pun mengisytiharkan mereka ni di antara orang yang ribat, dia panggil. Kalau kita boleh sebut terima kasih pada frontliner, orang ni dan sebagainya, kita kena sebut mereka ni orang-orang yang ribat. Pahala yang Allah sediakan, ganjaran tu banyak yang Allah sediakan untuk mereka tersebut. Allahu Akbar. Abu Nu'aim Al-Hafiz meriwayatkan satu hadis daripada Jubair bin Bukhair, Qubair bin Murrah dan Amr bin Aswad daripada Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amal terputus daripada orang yang melakukan ketika mana dia mati. Semua amalan ni putus. Bila kita mati je putus amalan kita. Kecuali orang yang melakukan ribat pada jalan Allah. Kecuali orang yang ribat di jalan Allah. Bila dia ribat di jalan Allah, pahala dia akan terus bertambah dan rezekinya terus mengucurkan kepadanya sehingga hari perhitungan, iaitu yang dinamakan dengan Yaumul Hisab, hari yang dihitung amalan masing-masing. Maknanya bila seorang tersebut meninggal dunia dalam keadaan dia ribat, macam polis bawa ni dilanggar, dalam keadaan dia menjaga negara, dia mati dilanggar oleh pikap orang mabuk dan sebagainya, dia meninggal dunia, dia dapat pahala ribat. Kalau dia diniat awal-awal dia sedang berada pada medan yang sebenar yang diajar dalam Islam. Sayangkan kita ni jarang orang nak terang, nak sebut benda demikian. Di jabatan-jabatan ketenteraan dan sebagainya, penjara dan seumpamanya, semua yang terlibat ni dalam keadaan unsur ini, kita kena ajar ada pahala yang Allah sediakan. Kalau kita masukkan dalam pemikiran setiap orang kita, ada pahala, ada ganjaran yang Allah sediakan pada kita, maka tentulah kita akan rasa boleh lihat bagaimana bersemangatnya di kalangan masyarakat kita yang ada ini sendiri. Saya dengar ucapan Ketua Polis Johor, yang Ketua Polis Johor ni
Dia bagi tahu pada polis-polis, mati itu benar, azab kubur itu benar, pada mahsyar itu benar, minum di telaga Rasulullah itu benar disebut. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh yakin yang perkara demikian berlaku, tuan-tuan tak akan berani nak makan rasuah. Tuan-tuan tak akan berani nak buat benda yang dilarang oleh Allah. Kalau tuan-tuan tahu lepas pada mati ni akan berlakunya azab kubur dan sebagainya, tentu tuan-tuan akan jaga. Ini ucapan yang bagus yang diucap oleh Ketua Polis Johor. Yang berucap tersebut, yang menunjukkan bagaimana nak tanamkan keyakinan dalam jiwa-jiwa polis ni, jiwa-jiwa tentera ni, supaya mereka ni tahu bahawa ada ganjaran yang Allah sediakan. Bukan untuk polis je, untuk SPRM, untuk yang disebut dengan custom, untuk yang namakan dengan immigration, bahagian-bahagian seluruh pegawai kerajaan yang mempertahankan kerajaan dalam keadaan kerajaan yang benar, maka di waktu tersebut dia akan dapat ganjaran yang dinamakan dengan ganjaran ribat yang Allah jadikan pada mereka. Hadis ini hadis yang diriwayatkan Fadalah bin Ubaid dan dua batasan, iaitu orang yang meninggal dunia berada dalam keadaan ribat. Disebut demikian. Diriwayatkan oleh Uthman bin Affan, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Uthman bin Affan, siapa yang berjaga-jaga daripada musuh ribat satu malam pada jalan Allah, dia akan diberi pahala yang sepadan dengan puasa dan menegakkan malam selama 1000 malam yang Allah jadikan pada mereka. Allahu Akbar. Kelebihan 1000 malam, gambaran yang Allah jadikan pada mereka yang ribat. Dalam hadis lain, Ubay bin Ka'ab mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang melakukan ribat selama 1 hari untuk menjaga kehormatan orang Muslim dengan penuh keikhlasan pada bulan di luar bulan Ramadan, dia duduk dengan betul-betul, maka pahalanya lebih besar daripada ibadah puasa dan menegakkan malamnya selama 100 tahun. Ribat selama sehari di jalan Allah Ta'ala dalam menjaga kehormatan orang Muslim pada bulan Ramadan lebih utama dan lebih besar lagi pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu Akbar. Allah jadikan dalam bulan Ramadan kamu ribat, Allah pahala Allah jadikan berganda-ganda untuk diri kamu. Kalaulah tidak bulan Ramadan, Allah jadikan pahala kamu macam 100 tahun pahala kamu. Bulan Ramadan, tiba-tiba kena duduk diri je. Tunggu je. Tengok pakai PPE tu. Baju dalam keadaan begitu sekali. Tunggu pesakit datang. Sakit datang. Kemudian pergi jaga pula pesakit yang sakit ini sendiri. Kemudian lepas itu kena tukar. Kena buang PPE tersebut. Kemudian kena mandi, kemudian kena bersihkan diri, kena sanitizekan kembali, nak boleh berjumpa dengan anak dan keluarga. Allahu Akbar. Kamu jaga 1 malam je, pahala kamu bagaikan 1000, pahala pada diri kamu selama 100 tahun. Dalam bulan Ramadan, kalau kamu ribat sehari di jalan Allah dalam bulan Ramadan, nak jaga kehormatan Muslim, jaga kehormatan orang Islam ini, pahala kamu lebih utama daripada dunia dan seisinya, besar, yang lebih besar pahala ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tanya sikit lagi, kenapa kena ribat Ustaz? Jawabnya nak jaga kehormatan orang Islam. Orang Islam ni dia ada kemuliaan. Dia ada kemuliaan. Allah jadikan bila kamu jadi Islam, selamat diri kamu, harta benda kamu, kemudian darah kamu daripada gangguan orang bukan Islam. Maknanya kamu masuk dalam kelompok. Satu, segala harta orang Islam, hak orang Islam mesti dijaga, dipanggil. Bukan diberi pada orang bukan Islam. Maksud yang diberi pada orang bukan Islam, menteri-menteri yang menguasai dalam bidang tertentu, dia menguasai terhadap harta benda orang Islam. Yang tu dilarang dalam Islam. Kita kena faham perkara demikian. Ni kadang-kadang orang kita pun tak faham. Sibuk dalam hidup kita ni, tak faham-faham di kalangan kita. Kita sebut, kenapa harta orang Islam diberi pada orang bukan Islam jaga? Maksudnya apa dia? Dijual pada orang bukan Islam yang terlibat ni sendiri. Bukan kita bagi yang tu saja, yang menguasai itu sendiri. Siapa yang menguasai terhadap harta benda orang Islam tu? Yang tu pun tak boleh nak faham di kalangan kita. Payah nak faham orang kita ni terhadap kau demikian. Kemudian sibuk bagi tahu, sekarang tidak dikuasai. Sekarang tidak dikuasai oleh orang bukan Islam lagi dah. Memang betul lah, kerana peralihan kerajaan. Bila berlaku peralihan kerajaan,
menunjukkan bahawa apa dia? Menteri Keuangan tidak dipegang lagi oleh orang bukan Islam. Sekarang dipegang oleh siapa? Dipegang oleh orang Islam. Perdana Menteri dalam keadaan yang mengarahkan supaya dijaga balik hak orang Islam ini sendiri. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah. Sebab tu saya tulis tu. Saya sebut kita syukur pada Allah di atas nikmat ini. Di atas nikmat di mana bukan lagi penguasaan orang bukan Islam terhadap orang Islam. Harta orang Islam dikuasai oleh orang bukan Islam. Orang bukan Islam siapa? Menteri Keuangan sebelum daripada ni. Menteri Keuangan sebelum daripada ni siapa? Menteri Keuangan kita ialah orang bukan Islam. Tak faham-faham di kalangan kita. Yang tu pun benda yang mudah je untuk nak dipahami. Bukannya payah sangat nak dipaham perkara demikian. Dalam hadis lain, Ubay bin Ka'ab mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang melakukan riba selama 1 hari untuk menjaga kehormatan orang Muslim dengan penuh keikhlasan pada bulan di luar Ramadan, maka pahala dia lebih besar daripada ibadah puasa dan menegakkan malam selama 100 tahun dalam hidup dia. Hidup umur kita ni tak sampai 100 tahun pun, tapi Allah bagi kurniaan demikian pada diri kita ni. Riba selama sehari di jalan Allah dalam menjaga kehormatan orang Muslim pada bulan Ramadan lebih utama daripada dan besar lagi pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut versi riwayat lain, Rasulullah bersabda, pahala riba itu lebih besar daripada melakukan ibadah puasa dan menegakkan malamnya selama 1000 tahun. Jika Allah Taala mengembalikan dia pada keluarganya dengan selamat, maka dia tidak akan ditulis atasnya dosa selama 1000 tahun dan yang ditulis atas kebaikannya, sedangkan pahala ribat mengalir terus kepadanya sehingga hari kiamat. Allahu Akbar. Ganjaran orang ribat. Tu nak sebutnya gambaran mereka. Hadis tersebut menunjukkan bahawa orang yang melakukan ribat 1 hari saja pada bulan Ramadan akan diberi pahala yang kekal, meskipun dia tidak mati dalam keadaan ribat. Jangan pula orang ribat ni nak suruh mati, tak. Dia tak mati pun dia dapat pahala kekal. Pahala dalam keadaan yang dijaga tersebut. Hadis ini daripada Muhammad bin Ismail yang diriwayatkan daripada Abu Samurah yang disampaikan oleh Muhammad bin Ya'li As-Salmi daripada Umar bin Sahih daripada Abdul Rahman bin Umar daripada Makhul daripada Ubay bin Ka'ab. Ribat merupakan satu kewajipan di jalan Allah Ta'ala. Diambil dari perkataan Rabtul Khail, mengikat tali kuda. Kemudian dipanggil dengan istilah orang yang turut menjaga sempadan negara di antara sempadan negara orang Muslim dengan murabit baik dengan kenderaan maupun berjalan kaki. Lafaz murabit berasal dari perkataan ribat berdasarkan kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menanti salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzalikumur ribat, ia memiliki tasbih persamaan istilah birribat fisabilillah ataupun menjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh demikian lafaz ribat daripada segi bahasa seperti penjelasan pertama, iaitu orang yang pergi ke salah satu sempadan untuk berjaga-jaga selama waktu. Orang yang menetap dan berusaha di sana walaupun turut menjaga tidak dianggap murabit, sebagaimana yang dikatakan para ulama yang terangkan dalam Jami'ul Ahkam Al-Quran surah Al-Imran yang menceritakan perkara demikian. InsyaAllah tersambung akan datang nanti cerita tentang mengenai gambaran siapa yang terlepas daripada azab kubur, insyaAllah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.